Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Angkatan Tentera Malaysia ATM menyerahkan sepenuhnya pengoperasian Hospital Medan Tawau kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk diuruskan oleh Hospital Tawau di Sabah. Panglima 13 Brigade Infantry Brigadier General Abdul Razak Husin berkata, Hospital Medan ATM tersebut berjaya melaksanakan objektif bagi membantu Hospital Tawau merawat kes-kes bukan COVID-19 dan sejak 20 Oktober lalu, sejumlah 1,366 pesakit telah menerima rawatan. Dalam pada itu, beliau turut berkata ATM akan sentiasa memberi kerjasama kepada KKM bagi memastikan kebajikan pesakit terbela meskipun sewaktu wabak COVID-19. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Sarawak dijangka menerima sebuah kapal peronda luar pantai OPV selewat-lewatnya pada bulan Jun tahun ini yang bakal memantapkan lagi penguasaan maritim Sarawak dalam mengawal perairan negara. Pengarahnya, Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus berkata, kapal itu sepatutnya dihantar lebih awal, namun kemunculan wabak COVID-19 memberi kesan kepada kehadiran pakar dari luar negara bagi membantu pembinaan kapal tersebut menyebabkan ia lewat disiapkan. Katanya, OPV amat diperlukan di Sarawak kerana ia mampu bertahan sehingga sebulan beroperasi di laut dan menurutnya lagi, buat masa ini pihaknya mendapat bantuan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM jika operasi maritim memerlukan kapal yang lebih besar. Humanitarian Care Malaysia MyCare melancarkan tabung bencana banjir MyCare susulan tragedi banjir yang melanda 6 buah negeri ketika ini. Sehubungan itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Kamarul Zaman Syahrul Anwar, tabung itu bertujuan mengumpul sumbangan untuk disalurkan ke negeri yang terjejas iaitu Johor, Pahang, Terengganu, Selangor, Kelantan dan Perak sebagai persediaan menjalankan aktiviti khidmat bantuan peringkat komuniti bagi membantu mangsa banjir. Di samping itu, Kamarul Zaman berkata bantuan berbentuk pek kebersihan dan makanan akan disampaikan oleh wakil sukarelawan MyCare di setiap negeri terjejas dengan kerjasama pegawai di pusat pembinaan yang ditetapkan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal disiarkan pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 15 Mac dalam tahun 2011, Seminar Pemerkasaan, Penguasaan dan Penghayatan Al-Quran dan Fardhu Ain telah diadakan bertempat di Palma Insha Alam Selangor. Seminar selama 2 hari tersebut dihadiri seramai 270 orang peserta. Sebanyak 7 perkara telah dirumuskan sempena seminar itu. Antaranya ialah transformasi minda mengenai kepentingan Al-Quran dan Fardhu Ain serta tanggungjawab sekolah bagi memastikan murid dapat menguasai bacaan Al-Quran, memperkukuhkan ilmu dan kemahiran guru-guru dengan menyediakan latihan berkala sehingga menjadi role model dan mencapai tahap murabi, melahirkan duta kecil yang menghayati Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian, mengeratkan hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masjid serta masyarakat setempat dalam usaha pemerkasaan Al-Quran dan Fardhu Ain serta meningkatkan prasarana sekolah dengan menyediakan tempat pembelajaran yang kondusif. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا لطيف يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada, di Malaysia ataupun di luar negara. Terima kasih kerana terus menjadikan IKIM teman anda untuk sama-sama kita belajar sesuatu, menimba ilmu dan juga sedikit mendapatkan hiburan untuk sama-sama kita didik jiwa kita, insya-Allah. Baiklah, untuk anda rakan pendengar, bersama Nur Hayati Paradi saat ini dan telah pun bersama dengan sahabat-sahabat Warna Pagi, Hazwan Syah dan juga Sufian Amrin. Sebentar tadi menerusi Warna Pagi 4 jam bersama dengan mereka. Harap-harapnya apa juga perkongsian bukan sekadar mencuit hati, tapinya dia memegang hati kita untuk terus dan terus berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama rakan pendengar, hari Khamis, ya Allah, sekejapnya masa berlalu, rasa macam baru masuk hari Senin, tiba-tiba dah hari Khamis dah hari ni kan, insya-Allah. Tapi apapun, bila kata tentang hari-hari yang cepat berlalu ini, kita pun juga kena cepat juga merebut setiap apa peluang yang ada sepanjang kehidupan kita dengan lebih pantas lagi, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan rakan pendengar cakap tentang peluang, kejap lagi kita akan ada peluang juga untuk menyambung pengajian kita, menerusi perkongsian tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah, Ustaz Ahmad Lufi Muharram, insya-Allah, untuk perkongsian dalam pengajian Matan Zubat, insya-Allah. Bersama dengan anda kejap lagi, anda boleh ikuti secara langsung juga di YouTube channel IKIM, di FB IKIM FM, selain di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, waktu ini kita mulakan pertemuan kita bersama dengan intim dengan Ittaqullah, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami, bersama saya Nur Hayati Paradi. Meniti jalanan berduri, kau berhati-hati, bimbang dilukai, begitulah takwa pada yang kuasa. Kau berjaga-jaga agar tak dimurka. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Selami lautan dalam suci Tuhan, pasti ditemukan makna ketakwaan. Murnikan amalan dengan keikhlasan, bertunjangkan iman demi keredaan. Ittaqullah, ittaqullah,
Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM atau Diploma Teknologi Maklumat daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Memiliki kemahiran dalam pengstriman audio dan video, mahir dalam pengaturcaraan bagi web dan aplikasi. Antara tugas anda ialah menguruskan platform digital yang merangkumi penyelarasan teknologi, pengendalian storan, podcast dan streaming, juga perlu mengelola aplikasi peranti pintar, media sosial dan IKIM niaga. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 0362046374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Mengapa agama itu harus dijadikan sandaran dan panduan kita? Yang pertama, agama itu memberikan makna kehidupan kita yang sebenar. Kerana ada orang yang mungkin dia kehilangan makna, dia kehilangan identiti, dia tak tahu kenapa dia hidup dan tercari-cari contoh, model, tauladan apa yang dia nak ikut dalam kehidupan ini. Sepatutnya orang Islam tu dia tidak perlu lagi mencari kerana contoh itu dah jelas, panduannya juga jelas. Yang kedua, kerana agama itu dia memberikan timeline kehidupan yang betul. Kerana dalam kehidupan kita ini, kita bukan sekadar hidup di dunia ini saja. Timeline kehidupan kita itu panjang. Dunia ini hanya sementara, hanya salah satu daripada poin kehidupan kita yang sebenarnya pendek. Semuanya itu masih relatifnya pendek. Kerana kita ada lagi di sana kehidupan yang lebih panjang. Malah bukan sekadar panjang, Al-Quran kata dia merupakan kehidupan yang abadi, kekal, darul qarar, rumah yang abadi dan kekal. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi slot pertama di Aspirasi. Tak lain tak bukan hari Khamis kita akan bersama untuk pengajian Matan Zubat menerusi Tahsinul Ibadah. Dan bersama dengan kita tak lain tak bukan kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sekali lagi bersama dengan Ustaz untuk pengajian Matan Zubat. Cumanya awalan ini kita mulakan pengajian kita dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz. Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih
pada Nurhayati Paradi, DJ bersama kita pada hari ini, penerbit rancangan Tersinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang sekelompok manusia yang terpegun dengan harta yang dimiliki oleh Qarun. Lalu mereka berkata, "Ya laitalana mithla ma utiya Qarun." Alangkah baiknya kalau kami diberikan dan dikurniakan seumpama apa yang diberi dan dikurniakan kepada Qarun. Mereka menuturkan perkataan ini apabila satu hari Qarun bersama dengan gerombolannya dengan penuh kemewahan, bersama dengan pasukannya, bersama dengan eskortnya, seperti mana yang mungkin pada hari ini kita lihat dengan penuh kemewahan keluar, lalu mengkagumkan orang yang berada di sekelilingnya. Apabila orang melihat Qarun keluar bersama dengan kekayaannya, kemewahannya, fakharaja ala qaumi fi zinati, maka sebahagian manusia yang hati dia ini adalah cintakan dunia mengatakan, "Ya laitalana mithla ma utiya Qarun." Alangkah baiknya kalau kami diberikan benda yang sama seperti yang dikurniakan kepada Qarun. Innahu ladu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun ini orang yang sangat bertuah, orang yang sangat banyak hartanya. Dipendekkan ceritanya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Qarun dengan istananya, maka orang yang semalam menciptakan untuk dapat banyak harta seperti Qarun bersyukur kepada Allah kerana Allah tak jadikan mereka seperti Qarun. Apa iktibar ataupun ibrah yang perlu kita ambil daripada kisah ini? Orang Islam dalam hati dia, perkara yang dibesarkan dalam hati dia adalah perkara yang Allah besarkan. Jangan sekali-kali kita membesarkan perkara yang Allah Ta'ala kata kecil. Allah Ta'ala mengatakannya sedikit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakannya sementara. Tidak sekali-kali ia berlaku kepada orang yang beriman. Kita hanya membesarkan apa yang Allah kata besar. Apa yang Allah firmankan besar. Allah besarkan sembahyang. Allah besarkan jihad. Allah besarkan sedekah. Allah besarkan orang yang berkorban untuk agama. Allah besarkan syurga. Yang itu kita besarkan dalam hati kita. Jangan sekali-kali ada rasa besar. Perkara yang Allah sebut dalam Quran, dunia ini sedikit. Mata'un qalil. Benda yang kecil, hina dan sedikit. Sebab itu selalu kita diingatkan, kalaulah satu orang itu menciptakan untuk memiliki harta yang banyak, maka dalam masa yang sama dia perlu berdoa supaya Allah Ta'ala selamatkan dia daripada fitnah harta. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dia orang yang banyak sedekah, orang yang banyak wakaf, orang yang banyak zakat. Seorang ulama ajak, kita jangan doa dengan Allah jadi orang kaya. Itu salah satu cara doa. Kita doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak wakaf, orang yang banyak bayar zakat, orang yang banyak sedekah, orang yang banyak bagi hadiah kepada orang lain. Otomatik kalau doa kita ini diterima, Allah akan jadikan kita orang yang ada harta. Sebab untuk melaksanakan orang tu dia perlu ada harta.
Untuk bayar zakat dia perlu ada harta. Tapi kalau kita hanya doa jadi orang kaya, kita khawatir. Kita termasuk orang yang mana jatuh dalam fitnah harta. Jatuh dalam fitnah keduniaan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ni seni berdoa kena belajar kan Ustaz. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak sambung untuk pengajian Matan Zubaid ini kena besarkan juga dalam kehidupan kita tentang zakat. Kita masih lagi dalam bahagian yang keempat kalau mengikut intisari Matan Zubaid di tangan saya ni. Untuk bahagian keempat himpunan perbahasan perihal zakat kita sampai untuk bait yang ke-443. Silakan Ustaz untuk pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. في 20 مثقالا نصاب للذهب و100 درهم فضة وجب. Terjemahannya 20 mithqal iaitu 20 dinar bersamaan dengan 85 gram iaitu nisab bagi zakat emas dan 200 dirham iaitu 2.975 gram kali 200 pula ialah nisab bagi perak. Pada pagi ini kita mula mempelajari berkaitan dengan nisab emas dan perak. Berkaitan dengan nisab emas dan perak. Bila dibicarakan tentang nisab, maksudnya adalah satu kadar minimah yang apabila harta seseorang itu mencapainya, maka wajiblah zakat atas dirinya. Nisab ini merupakan satu kadar minimah. Sekiranya seseorang itu hartanya mencapai kadar tersebut, maka wajiblah zakat ke atasnya. Pada pagi ini, nisab yang akan dibentangkan adalah nisab emas dan perak. Sebenarnya, dalam selang-seli perbahasan kita sebelum ini, juga telah disentuh berkaitan dengan perkara yang bakal kita bicarakan pada pagi ini. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, 20 mithqalan nisabun lidhab. 20 mithqal merupakan nisab bagi zahab. Zahab ni maksudnya apa? Emas. Wa mi'ata dirhami fiddatin wajab. Wa mi'ata dan 200. Dirham 200, dirham apa dia? Perak wajiblah ia. Ringkasnya, nisab bagi emas 20 miskal bersamaan dengan 20 dinar bersamaan dengan 85 gram. Dan 200 dirham. 200 dirham ini bersamaan dengan berapa tadi disebutkan? 2.975 gram. 2.975 gram kali 200. 2.975 gram kali 100. 200. Kali 200. Kali 200. Maka jawapan dia itu adalah merupakan nisab bagi perak. Nisab bagi perak. Perkara ini berkaitan dengan nisab emas dan perak ini, dia merupakan bersumberkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada hadis yang berbunyi laisa fima duna khamsi awaqin minal wariqi sadaqatun. Tidak ada zakat bagi perak yang kurang daripada apa? Kurang daripada 5 uqiyah. Kurang daripada 5 uqiyah.
5 uqiyah ni bersamaan dengan 200 dirham. Jadi maknanya apa? Maknanya 1 uqiyah sama dengan berapa? Kalau 5 uqiyah itu bersamaan dengan 200 dirham, makna kata 40 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Ini untuk hadis berkaitan dengan zakat perak. Dalam kitab ini digunakan perkataan fiddah. Dalam hadis digunakan perkataan wariq. Wariq dengan fiddah, kedua-duanya memberi makna perak. Adapun berkaitan dengan zakat emas. Berkaitan dengan zakat emas, ada hadis yang berbunyi bahawasanya pada 20 miskal itu ada apa? Ada zakat. Ada zakat, iaitu zakat emas. Emas dan perak ni diwajibkan zakat ni sebab apa? Emas dan perak ni diwajibkan zakat. Satu, emas dan perak ni sebenarnya dia adalah sesuatu yang merupakan apa? Dia adalah sesuatu yang bahan logam yang berharga. Emas dan perak dia merupakan bahan logam yang berharga. Bukan sekadar itu saja. Bukan sekadar kerana dia bahan logam yang berharga, tetapi dia merupakan bahan logam, maknanya bahan galian yang dijadikan sebagai mata wang. Dijadikan sebagai mata wang. Ada banyak lagi bahan galian yang lain, bahkan lebih mahal pun daripada emas. Contohnya berlian. Tetapi berlian ni tak sesuai lah nak dijadikan sebagai mata wang. Kalau belian sebesar kuku pun berjuta harga dia. Jadi kalau kita nak beli nasi lemak, nak potong belian tu besar mana? Nak potong belian tu besar mana supaya boleh beli nasi lemak? Maksudnya benda-benda yang kecil. Justru berzaman-zaman lamanya manusia menjadikan dinar dan dirham sebagai mata wang bagi urusan transaksi di pasar-pasar mereka, di dalam perniagaan mereka. Oleh kerana itu, dua benda ini yang dijadikan sebagai mata wang, yang dijadikan sebagai penanda kekayaan seseorang. Betul tak? Maknanya, orang kira dulu dia ni ada berapa banyak dinar. Dia ini ada berapa banyak dirham. Dan kalau sesuatu benda itu dinilai pun, ni berapa dinar ni harga dia. Barang pun, benda lain pun dinilaikan menggunakan emas. Dinilaikan tanah, berapa dinar? Orang akan tanya begitu. Dinilaikan binatang, dinilaikan property dan seumpamanya dengan dinar dan juga dirham. Sudah tentulah dirham ini lebih rendah berbanding dinar. Dikatakan 20 dinar itu pada zaman Nabi sama dengan 200 dirham. Ataupun 200 dirham sama dengan 20 dinar. Oleh kerana penggunaan dinar itu tidaklah masyhur pada hari ini, penggunaan dirham apatah lagi, sebab harga perak ni dia jatuh menjunam. Dia jatuh menjunam, yang nisbah dia dah tak sama macam nisbah dulu antara dia dan juga emas. Kita boleh cek harga perak. Kalau 1 gram perak tu berapa? Tak sampai RM10, kan? Berbanding emas. Perempuan tahulah emas ni 1 gram dia berapa sekarang ni. Ada RM200, RM230. Itu untuk 1 gram emas. Maknanya emas itu harganya stabil, bahkan sentiasa meningkat. Oleh kerana emas harganya stabil, emas harganya meningkat,
maka pada hari ini ketika wang kertas diperkenalkan, sebenarnya kalau kita cari dalam kitab, adakah dicatatkan bahawasanya wang kertas ataupun wang fiat mempunyai zakat padanya? Memang tidak ada lah tulis dalam kitab. Memang tidak disebutlah di dalam kitab yang wang kertas itu wajib dizakatkan. Sebab apa? Sebabnya kerana pada ketika kitab-kitab itu ditulis, wang kertas belum lagi diperkenalkan. Wang fiat belum lagi diperkenalkan. Pada zaman dahulu, alternatif, bukan alternatif lah, maknanya antara mata wang lain ataupun antara logam lain yang dijadikan mata wang. Kita lihat dalam sejarah mata wang negara kita, dijadikan seperti daripada tembaga mungkin, dijadikan seperti daripada timah mungkin. Ini adalah, kalau dalam bahasa Arab ini dinamakan fulus. Dinamakan fulus. Dibezakan, kalau dinar dan dirham disebut dinar dan dirham. Mata wang selain daripada emas dan perak, maka mata wang itu dipanggil apa? Fulus. Dipanggil sebagai fulus. Dipanggil sebagai fulus. Tidaklah dibezakan sama ada fulus itu datang dalam bentuk timah, datang dalam bentuk tembaga, datang dalam bentuk apa dia lagi? Mungkin kulit dan seumpamanya, dinamakan fulus. Dinamakan apa? Dinamakan fulus. Kalau kita amati apa yang dicatatkan oleh ulama kita yang terdahulu, mereka mengatakan fulus ini tak wajib zakat. Mata wang yang dalam bentuk fulus ini tidak wajib zakat. Namun ibarat ataupun teks itu tidaklah sesuai untuk diambil sama, lalu kita aplikasikan pada konteks mata wang yang dalam bentuk ringgit itu ataupun dalam bentuk wang fiat itu pada hari ini. Kerana mata wang dalam bentuk wang fiat ini telah mengambil alih pada hari ini, mengambil alih terus kedudukan dinar dan dirham. Bukanlah seperti keadaan fulus pada ketika dahulu yang dominannya, yang berada di atasnya adalah emas dan perak. Adapun fulus digunakan untuk membeli benda-benda yang kecil. Tapi pada hari ini, sama ada benda yang kecil ataupun benda yang besar, yang digunakan adalah wang fiat ataupun mata wang dalam bentuk kertas. Yang seluruh dunia telah terima, hanyalah perkara ini hanyalah mula diperkenalkan dalam bentuk wang kertas ini mungkin dia 100 lebih tahun daripada hari ini. Walaupun sebenarnya wang kertas itu tak ada nilai. Wang kertas ni tak ada nilai pada zat. Betul tak? Wang kertas ini dipanggil dalam istilah sesuatu yang dinilaikan pilih undang-undang. Zat dia sendiri tak ada nilai. Kalau satu orang dia ada duit 100,000 dalam kepingan RM100, kertas yang digunakan untuk cetak 100,000 itu mungkin kalau dijual kertas itu saja dengan mengambil kira dakwanya, saya fikir mungkin RM100 pun tak lepas. Mungkin orang beli jual timbang dia. Duit RM100 tu, kalau kita nak nilaikan zat dia, bukan nilaikan dia punya nilai undang-undang, taman istilahi. Zat dia mungkin jual timbang. Jual timbang, skala 5 sen. Kilo 5 sen, jadi kalau 100,000 tu berapa kilo boleh keluar, banyak tu lah nilai dia. Tetapi oleh kerana seluruh dunia telah terjebak dengan menggunakan mata wang yang dipanggil wang kertas, maka ulama telah beristihad. Kalau kita nak kata, wang kertas ni tak wajib zakat, maka bersukarialah pemilik-pemilik harta. Bersukarialah pemilik-pemilik wang. Walaupun ada 1 bilion harta, tak wajib zakat. Sedangkan realiti pemahaman kita pada perkara itu, pada hadis Nabi SAW, oleh kerana perkara itu sudah dijadikan indikator
dikuatkan, boleh dikatakan hampir ijma'lah ulama kontemporari bahawasanya wang kertas wajib dibayar zakat. Persoalannya, wang kertas ni apakah penanda dia ataupun nisab untuk kita tetapkan? Kerana dalam hadis tersebut, berapa nisab duit ringgit ni? Tak ada. Sebab kita ada beratus-ratus currency. Maka setelah beristihad, ulama telah memilih dan memberat untuk bagi wang kertas kita tanda menggunakan harga emas. Maka berapakah harga emas yang biasa? Maka itulah nisab bagi wang kertas. 85 gram. Nampak? Sebab itu kita sebut nisab bagi wang ini adalah harga emas 85 gram. Nisab bagi wang kertas adalah harga emas tempatan yang beratnya 85 gram. Justru rujuk laman sesawang negeri masing-masing untuk mengetahui nisab semasa bagi wang kertas. Mengapa? Mengapa tidak disukat ataupun tidak ditanda, diikat kewajipan zakat bagi wang kertas itu dengan perak? Dengan perak. Sebab rendah harganya. Sebab dia rendah. Kalau kita ikat pakai perak, lagi ramai orang kena bayar zakat. Lagi ramai orang kena bayar zakat. Kalau emas ni sekarang nisab boleh rujuk mungkin berapa? 18,000. Kalau perak tu mungkin RM1,000 dah wajib bayar zakat. Sedangkan daripada segi urufnya, orang yang ada RM1,000 ni orang tak panggil dia tu kaya. Sebab nisab 20 dinar dan 200 dirham tu, dia adalah penanda orang tu kaya. Apa maksud dia? Kalau satu orang, dia boleh simpan selama setahun RM18,000 dalam keadaan duit itu tak kurang, maknanya dia ada duit lebih lagi. Betul tak? Betul. Dia bisa lebih. Dia boleh simpan duit tu dalam keadaan manusia mempunyai keperluan saraan diri, saraan keluarga. Dia masih lagi boleh simpan. Maknanya dia tu kaya. Sebab itu syarak telah tandakan, telah letakkan orang kaya ni segi zakat, segi bab zakat adalah orang yang dia mempunyai 20 dinar, dia memiliki 200 dirham dan 200 dinar dan 200 dirham dan 20 dinar itu dia boleh simpan selama setahun. Kita sebab itu kita amat memberatkan soal haul, soal setahun. Sebab kalau satu orang memanglah dia dapat duit banyak, tapi belanja dia pun banyak, keperluan dia pun banyak. Dia tak mampu, kalau dapat duit pun dia tak mampu untuk simpan untuk kadar tersebut kerana komitmen yang banyak, contoh. Maka oleh kerana dia tak berjaya menyimpan selama setahun, dia tidak dikira kaya menurut perspektif zakat, lalu dihukumlah bahawasanya dia tidak wajib membayar zakat. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, pencerahan yang sangat baik hari ini bersama dengan Ustaz untuk kita faham apa kedudukan mata wang dan bagaimana dia ikat dengan dirham dan juga dinar ni. Masya Allah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian kita menerusi tahsinul ibadah. Kita nak sambung pengajian Matan Zubat dalam bab himpunan perbahasan perihal zakat. Tadi kita dah bawa untuk bab yang ke-443 dan sedikit lagi ulasan daripada ustaz. Kita sambung, ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zaini rub'ul ushri law min ma'dinin wa ma yazidu bil hisabil bayyin. Terjemahannya, bagi kedua-dua jenis logam ini diwajibkan zakat 1/40 atau 2.5% walaupun ia ditemui di tempat galiannya. Sesuatu yang lebih daripada itu maka hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan yang jelas. Nisab emas dan perak. Kalau emas 85 gram. Kalau perak berapa gram? 2.975 gram darab 200. Jawapannya? 595 gram. Jadi tulis. Nisab emas 85 gram. Nisab perak 595 gram berdasarkan kiraan tadi. Setelah kita mengetahui nisab, apa lagi tanggungjawab kita dalam perkara belajar bab zakat ini untuk kita amalkan? Iaitu, kalaulah saya memiliki duit yang mencapai nisab, soalan yang lebih penting daripada itu, berapakah kadar ataupun berapakah amountnya yang wajib saya bayar zakat? Ada orang yang tidak pernah wajib bayar zakat seumur hidup dia. Mungkin kita akan menjawab biasa, kerana dia miskin, tak wajiblah dia bayar zakat. Tidak. Ada orang yang tidak wajib bayar zakat walaupun dia itu dapat harta. Dia ada dapat harta, tetapi dia tak wajib bayar zakat. Sebab apa? Harta yang dia dapat itu tidak pernah dia simpan selama setahun. Seperti Imam Syafi'i, seperti Al-Qadhi Abu Yusuf diceritakan begitu, tak pernah wajib bayar zakat. Sebabnya apa? Sebabnya berapa banyak pun pemberian, kadang daripada khalifah, kadang daripada si fulan dan si fulan, wang tersebut, harta tersebut tidak pernah pun disimpan walaupun jumlahnya banyak, tidak pernah disimpan sehingga cukup haul. Sebab apa? Sedekah kan, bukan beli kereta besar, bukan beli rumah besar, tetapi kerana masuk dan dikeluarkan, dapat dan diberikan. Mereka lebih suka memperbanyakkan bayar sedekah. Mereka lebih suka memperbanyakkan memberi hadiah. Harta itu keluar atas nama hadiah, harta itu keluar atas nama sedekah. Kita akan bincangkan kelak yang mana lebih afdal antara seorang itu bagi hadiah, bagi sedekah dengan bayar zakat. Yang mana lebih afdal? Ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kita teruskan. Berapakah kadarnya yang wajib dibayar zakat daripada 85 gram? Daripada 595 gram tadi telah dijawab dalam bait syair yang baru diterjemahkan tadi. Fi zaini, pada zain. Zain ni dalam bahasa Arab maknanya pada kedua-dua yang telah disebutkan. Apa dia? Emas dan perak. Pada kedua-dua itu yang telah disebutkan tadi,
ushri 1 40. ha? 140. 1/4 daripada 1/10. Dia dalam bahasa Arab, rubu' ni 1/4. Ushur 1/10. 1/4 daripada 1/10. Maknanya 1/10 bahagi 4. Banyak itulah yang wajib dibayar zakat. Kalau satu orang dia ada 40,000. Ini kita kira orang kata bodoh-bodoh lah. Kira orang tak sekolah lah. Macam saya ni. Allahuakbar. Dia 40,000. Berapakah 1/10 daripada 40,000? 1000. 1/10. 1/10. 4,000. 4,000. 4,000. 4,000 1/10 kan? Yang wajib dibayar zakat 1/10 tu dibahagi 4 lagi. Maknanya 4,000 bahagi 4. 4,000 bahagi 4 jawapannya 1,000. Dalam bahasa Arab digunakan perkataan rubu' 1/4, ushur 1/10. 1/4 daripada 1/10. Bahasa mudahnya yang semua orang tahu saya fikir iaitu 2.5%. 2.5% daripada keseluruhan harta. Nak kira lagi senang. Kita ambil kalkulator ni. Contoh kat tangan saya ada kalkulator. Ada mesin kira-kira. Nak pakai sempua seperti pakai sempua. Mudah je. Contohnya, dia ada harta melebihi nisab. Dia ada berapa? 100,000. Macam mana nak tahu berapakah zakat yang perlu diagihkan daripada 100,000 ni? Mudah saja. 100,000 ni bahagi 40. 100,000 bahagi 40 dapatlah 2.5%. Sama dengan 2,500. 2,500. Sebenarnya sedikit. Malanglah orang yang mana dia wajib bayar zakat tapi tak bayar zakat daripada 100,000. 2,500 sahaja. Mungkin 2,500 tu lebih sedikit daripada rem kereta dia. Sebiji 3,000. Dia beli 4 biji. Maka sangat-sangat wajarlah ditempelak kelak di hari akhirat. Oh, kamu soal peribadi kamu sanggup belanja. Walaupun belanja sia-sia. Tetapi dalam bab zakat yang sangat sedikit sebenarnya. Sebab itu orang Islam ni dia tak boleh berpada dengan bayar zakat. Kita ni baru nak ajak orang bayar zakat. Zakat ni tak perlu nak ajak, benda tu wajib. Bahkan kita nak galakkan lebih daripada tu. Ada salafus salih yang dia keluarkan daripada harta dia 1/10. Oh, Masya Allah. Lagi banyak. Maknanya 10% daripada harta infak. 10% infak. 10% infak. Kena banyakkan infak. Bukan hanya zakat. Zakat sikit je 2.5%. Untuk membasmi kemiskinan, untuk menyusun atur pentadbiran Islam, maka orang Islam bukan sahaja digalakkan untuk bayar zakat. Itu yang pertama lah, sudah ditulis sebagai fardu. Tetapi di samping itu hadiah, sedekah, wakaf. Barulah tabung zakat itu tidak diusik untuk benda yang tak sepatutnya. Sebab orang Islam dia banyak tabung. Sebab zakat ni kita dah sebut berkali-kali, dia ada asnaf dia. Ada orang tertentu, ada kelompok tertentu yang Allah tetapkan. Jadi jangan pandai kita pergi ubah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk keperluan yang tak termasuk dalam asnaf tadi, maka diwujudkan tabung lain, diberi galakan, diberi targhib, motivasi kepada umat Islam untuk memperbanyakkan. Di samping zakat ni keluarkan juga sedekah. Dia jadikan saya 5%. Daripada harta saya untuk jalan Allah. 2.5% zakat, baki itu untuk sedekah, hadiah dan seumpamanya. Bahkan kalaulah banyak infak dalam bentuk selain zakat, lagi mudah untuk diuruskan. Sebab zakat ni dia tetap, dia wabit, dia telah dihadkan oleh syarak
dengan perkataan innama, hanya senya. Hanya senya maknanya tak boleh yang lain. Jangan pandai kamu. Allah Ta'ala kata, hanya senya zakat ini untuk fulan. Maka untuk keperluan-keperluan lain diwujudkan tabung-tabung yang akan membantu. Ada satu perkataan dalam bait syair yang kita baca tadi, walau min ma'dinin. Walaupun emas dan perak itu daripada ma'din. Ma'din ni maksudnya lombok. Dia panggil apa? Zakat ma'din. Zakat ma'din. Dia zakat emas ni, zakat emas perak ni, dia kalau kita nak bahagikan dia ada 3. Satu, emas perak dalam bentuk simpanan. Yang kedua, emas perak dalam bentuk galian. Inilah mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga, emas perak dalam bentuk harta rikaz. Kita akan belajar. Rikaz ni dalam bahasa Melayu mudahnya lebih kurang macam harta karun lah. Lebih kurang macam harta karun. Apa beza emas galian dengan harta karun? Apa beza dia? Harta karun milik orang. Harta karun lah harta yang ada atas bumi kemudian ditanam dalam bumi. Harta galian dia memang dalam bumi dikeluarkan. Dia bukan daripada atas turun ke bawah. Sebab itu harta emas ini dia dizakatkan. Satu, emas simpanan dalam bentuk dinar, dirham, jongkong dan seumpama serbuk ke. Dia ada emas serbuk pun ada kan. Emas dalam bentuk serbuk, emas dalam bentuk kepingan, emas dalam bentuk barang kemas yang bukan digunakan oleh perempuan kan. Yang kedua apa? Ma'din. Itu dia kata walaupun emas itu daripada emas galian, wajib dibayar zakat. Dan kiraan zakat ni dia akan bertambah dengan bertambahnya gram. Bertambah gram. Itu yang dimasukkan dengan perkataan wa ma yazidu bil hisabil bayini, dan timbangan yang bertambah maka dia akan diukur dengan kiraan yang jelas. Kira sendiri 85 gram 25%. Kalau 100 gram sudah tentulah lebih banyak. Dia punya zakatnya berbanding 85 gram dan kiralah sampai seterusnya. Cuma zakat emas dalam bentuk galian ini dia tidak ada haul. Dia tidak ada apa? Dia tidak ada haul. Maksudnya bila orang tu dia melombong dan dapat keluarkan emas, dapatlah 85 gram contoh, maka terus wajib dizakatkan tanpa pengambil kira adakah dia berjaya menyimpannya selama setahun haul atau tidak. Itu beza dia, zakat emas dalam bentuk simpanan dan zakat emas dalam bentuk apa dia? Galian. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita akan berhenti lihat sekali lagi Ustaz untuk perkongsian kita menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah pada hari ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-kadhib wa huwa batilun bunya lahu fi rabadil jannah wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha wa man hassana khuluquhu bunya lahu fi a'laha. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan, sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Masya Allah, sekejapnya masa berlalu. Kita sampai ke hujung sebenarnya Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di hujung-hujung ni kita nak beri soal jawab pun takut tak sempat masa Ustaz. Kita berikan sedikit kesimpulan lah untuk pertemuan kita. Silakan Ustaz. Kesimpulannya, masa itu emas. Maka gunakanlah masa
pada perkara yang sepatutnya. Seperti mana emas digunakan pada yang sepatutnya, maka masa pun digunakan pada yang sepatutnya. Seperti mana emas itu wajib dizakatkan, maka masa pun wajib dizakatkan. Apa maksud masa yang Allah beri kepada kita dizakatkan seperti harta yang diberikan dizakatkan? Zakatkanlah harta, zakatkanlah masa kita dengan membelanjakan, mengosongkan masa kita itu untuk agama. Mengosongkan masa kita untuk menaikkan agama Islam. Seperti mana kalau satu orang itu dia bayar zakat, maka Allah bagi berkat pada emas dia, pada harta dia, pada dinar dia, dirham dia, duit dia. Begitu juga siapa yang membelanjakan masa dia untuk agama, maka Allah akan bagi berkat pada masa dia. Apakah contoh orang yang mana masa dia berkat? Umur dia sikit tapi kerja dia banyak, khidmat dia banyak, jasa dia banyak, amal dia banyak. Ini dipanggil orang yang mana masanya berkat. Sebab apa? Dia tidak menyanyiakan masa dia pada perkara yang tidak mendatangkan faedah. Begitulah juga orang yang tidak berkat masanya, umur panjang tapi sia-sia. Kan? Nak banding orang muda daripada dia lagi, banyak khidmat untuk agama boleh diberikan, tetapi kita umur yang banyak, tetapi hanya semua kalau diperhatikan, perhalusi, semua perkara yang dia buat dalam masa itu hanya untuk kepentingan peribadi, syahwat perut dia sahaja. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah, cantiknya Ustaz punya kesimpulan kita. Masa itu emas, macam mana emas dizakatkan, macam itu juga masa kita lapangkan, luangkan masa kita untuk agama. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan untuk sesi soal jawab insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.